Sidang penonton yang saya hormati sekalian, anda bersama saya dalam episod ketiga Muqaddimah Ajrumiyah bersama Quran I'rab. Dalam episod yang kedua, saya telah menjelaskan berkenaan dengan Quran I'rab, iaitu cara penggunaannya dan kandungannya. Di mana kita telah tahu bahawa Quran I'rab adalah sebuah pengisian yang mengajar ataupun membahaskan tentang ilmu nahu dan saraf bagi setiap perkataan dalam Al-Quran. Semoga Allah SWT memudahkan usaha yang murni ini. Dalam episod kali ini, saya ingin menghuraikan matan Ajrumiyah. Saya kira bagi mereka yang sudah berjinak-jinak dengan bahasa Arab, matan Ajrumiyah ataupun Muqaddimah Ajrumiyah ini adalah suatu matan yang sudah dikenali. Kerana apa? Kerana matan ini adalah matan yang sangat ringkas, bermanfaat dan mudah difahami. Sebelum kita membincangkan mengenai matan Ajrumiyah, saya suka untuk menceritakan sedikit mengenai penulisnya. Penulisnya bernama Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Meninggal dunia pada tahun 723 Hijrah. Beliau adalah seorang pakar ilmu nahu, di mana beliau hidup pada zaman di mana ilmu nahu telah pun mencapai zaman kegemilangannya. Ilmu nahu pada ketika itu sudah ranum. Ilmu nahu ini telah dibincangkan selama berkurun-kurun sebelumnya, bermula daripada kurun kedua Hijrah lagi. Jadi perbincangan ini telah lama berlaku, dan pada zamannya ilmu nahu telah ranum, dan beliau mengambil kesempatan ini untuk meringkaskan nahu dalam bentuk yang sangat ringkas dan mudah difahami, iaitu dalam bentuk matan. Matan ini maksudnya ilmu-ilmu nahu yang dibincangkan dalam keadaan dalam bentuk yang ringkas dan mudah dihafal. Baiklah, Ibnu Ajurrum ataupun Abu Abdullah Muhammad bin Daud, lebih dikenali sebagai Ibnu Ajurrum, memulakan matan Ajrumiyahnya dengan membahaskan mengenai Al-Kalam. Al-Kalam ini dalam bahasa Melayu pun kita tahu kalam, iaitu ayat ataupun kalam kita fahami dalam bahasa Melayu. Namun kita perlu dalam belajar nahu kita perlu memahami Al-Kalam ini mengikut acuan yang telah ditetapkan ataupun dibahaskan oleh ilmu nahu. Mungkin kita terfikir mengapa Ibnu Ajurrum dan ulama-ulama nahu yang lain memulakan perbahasan nahu dengan Al-Kalam. Apakah rahsia di sebalik ini? Al-Kalam adalah suatu terma yang umum yang mencakupi semua perbahasan nahu. Jadi untuk memahami perincian-perincian nahu, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu Al-Kalam. Dalam perbahasan yang pertama, Ibnu Ajurrum menyebutkan Al-Kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Al-Kalam adalah lafaz ataupun ujaran dalam bahasa Melayu. Al-murakkabu bermaksud yang tersusun. Al-mufidu yang mengandungi makna. Bil-wad'i, di sini kita boleh fahami bil-wad'i adalah diujarkan dalam keadaan sedar. Itulah terjemahan bagi baris pertama dalam matan Ajrumiyah. Kita dapat fahami daripada baris ini ataupun rangkaian pertama ini pengertian Al-Kalam. Al-Kalam itu mengandungi 4 syarat seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum. Syarat pertama adalah dia mestilah lafaz. Yang kedua adalah al-murakkab, iaitu yang tersusun antara dengan satu atau dua perkataan atau lebih. Yang ketiga adalah al-mufid, iaitu yang mengandungi makna. Dan yang terakhir adalah bil-wad'i, diucapkan atau diujarkan secara sedar. Mari kita pergi kepada setiap satu syarat mengikut turutan. Pertama sekali, al-lafzu. Al-lafzu bermaksud lafaz ataupun ujaran, iaitu apa jua perkataan yang diujarkan melalui lidah atau melalui mulut
dan mengandungi makna. Contoh saya katakan sayyaratun. Sayyaratun adalah lafaz kerana ia boleh diujarkan dengan mulut, dengan lidah, dan juga boleh ditulis. Al-lafzu. Mengapa ulama nahwu mengatakan bahawa kalam itu adalah mestilah sesuatu yang boleh diujarkan? Kerana ini untuk membezakan antara bahasa-bahasa lain seperti bahasa isyarat, bahasa simbol sebagai contohnya. Jadi ilmu nahwu membataskan bahasa yang ingin dibahaskan adalah bahasa lafaz, iaitu yang bertulis dan ini boleh dituturkan, diujarkan. Adapun bahasa seperti bahasa isyarat, bahasa tangan, bahasa badan, gerak badan, ataupun simbol-simbol seperti simbol tanda-tanda isyarat dan sebagainya, bukanlah termasuk daripada ilmu nahwu. Itulah yang dimasukkan. Mengapa dikatakan lafaz? Kerana ilmu nahwu membahaskan tentang keadaan-keadaan akhir. Kalau sedang tuan-tuan ingat, saya telah sebutkan bahawa ilmu nahwu membahaskan tentang perubahan pada keadaan-keadaan akhir perkataan bahasa Arab. Jadi ia adalah terdiri daripada lafaz, bukan isyarat ataupun sebagainya. Itulah syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-murakkab. Al-murakkab bermaksud tersusun. Apakah yang dimaksudkan dengan tersusun? Tersusun bermaksud lafaz tadi itu, contohnya sayyarah tadi itu, perlulah tersusun antara dua dan lebih perkataan. Jadi satu perkataan saja tidak membentuk ayat. Dia mestilah yang tersusun daripada dua atau lebih perkataan. Susunan perkataan ini mestilah mengandungi rukun-rukun ayat. Apa pula itu rukun ayat? Rukun ayat adalah subjek, predikat, ataupun subjek dan objek. Subjek dan objek, iaitu yang boleh difahami. Contohnya saya katakan al-ilmu. Al-ilmu sahaja adalah satu lafaz. Nafi'un, bermanfaat, juga adalah satu lafaz. Tetapi bila kita gabungkan, kita susun perkataan ini, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Jadi dia telah membentuk satu ayat. Dan susunan ayat ini mestilah yang terdiri daripada subjek dan predikat. Kita selalu dengar dalam perbualan harian, contoh saya katakan, man akhuka? Siapa saudara kamu? Dan orang yang ditanya menjawab, Muhammad. Muhammad. Adik saya Muhammad. Tapi dia tidak sebut akhi Muhammad. Dia tidak mengatakan saudara saya Muhammad. Kerana ia boleh difahami melalui konteks ayat. Dalam keadaan seperti ini, Muhammad itu walaupun dia mengandungi satu perkataan, tetapi ia boleh dianggap sebagai al-kalam kerana ia pada dasarnya mengandungi dua perkataan, iaitu Muhammadun akhi ataupun akhi Muhammad. Saudara saya adalah Muhammad. Syarat yang ketiga adalah al-mufid, iaitu mengandungi makna. Apakah yang dimaksudkan dengan al-mufid? Iaitu apabila saya bercakap, orang yang mendengar tidak tertunggu-tunggu, tidak tertanya-tanya tentang apa yang ingin saya sampaikan. Maksudnya pendengar itu apabila mendengar suatu kalam, dia akan terus terlintas dalam fikirannya dan memahaminya dengan baik. Contohnya saya katakan, Iza tawaqqafal mataru. Apabila hujan turun. Mendengar perkataan seperti ini, saya akan tertunggu-tunggu. Ada lagi yang penutur ini ingin katakan. Ada lagi sesuatu yang tidak disebutkan. Jadi ini tidak dinamakan kalam. Kerana apa? Kerana ia membuat seorang yang mendengar itu tertanya-tanya tentang message kalam tersebut. Jadi selagi mana kalam itu ataupun selagi mana ayat itu tidak memberikan message atau makna kepada pendengar, ia bukan kalam. Dia tidak dianggap sebagai kalam. Tetapi jika saya katakan, idza tawaqqafal matar, apabila hujan berhenti, tunsal midhallah. Tunsa al-midhallah. Payung dilupakan. Jadi dengan ini lengkaplah kalam itu. Apabila hujan berhenti, payung dilupakan. Jadi kalam mestilah yang mengandungi subjek, predikat ataupun subjek dan objek, dan tidak membuatkan seorang yang mendengar itu tertanya-tanya tentang message ataupun makna yang ingin disampaikan oleh penutur. Itu syarat yang ketiga.
Syarat yang keempat dan syarat yang terakhir adalah bil wad'i. Al-mufid bil wad'i. Terdapat banyak ataupun beberapa tafsiran bil wad'i ini, namun saya memilih tafsiran yang mengatakan bahawa bil wad'i di sini adalah yang diujarkan secara dalam keadaan sedar, yang diujarkan dalam keadaan sedar. Ini disebutkan dalam ta'rif kalam untuk membezakan antara, untuk memisahkan atau membuang kataan-kataan ataupun ujaran-ujaran yang disebutkan oleh orang yang gila, yang hilang akal, atau orang yang sedang mabuk, yang mengigau, dan ujaran burung kakak tua. Jadi di sini kita dapat faham bahawa ilmu nahwu sangat menitik beratkan soal makna, bukan sekadar susunan perkataan disusun 1, 2, 3 subjek dan predikat, tetapi unsur makna juga menjadi satu elemen penting dalam memahami bahasa Arab, dalam mempelajari nahwu. Kalau saya katakan akaltu as-sayyarah, saya makan kereta itu, dari segi ayatnya cukup ada lafaz, dia tersusun daripada 3 perkataan. Akaltu as-sayyarah, akala tu saya, sayyarah kereta, 3 perkataan tersusun, dan dia tidak membuatkan seseorang tertunggu-tunggu. Maksudnya mesej sudah disampaikan, cuma maknanya tidak logik, tidak boleh diterima akal. Jadi ilmu nahwu membincangkan 4 perkara ini, iaitu kalam, pertama lafaz yang boleh ditulis, diujarkan, yang tersusun membentuk subjek predikat ataupun subjek objek, dan juga mengandungi makna, mengandungi mesej yang lengkap, dan terakhir diujarkan dalam keadaan yang sedar. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita dapat fahami apa itu kalam yang dimaksudkan oleh para ulama nahwu. Okey, para ulama nahwu mengatakan bahawa kalam itu ada 4 syarat. Marilah sekarang kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari ini dengan menggunakan Quran I'rab. Saya akan mengupas surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Al-Quran, untuk mempraktikkan pengertian Al-Kalam. Sama-sama kita praktikkan. Baiklah, kita pergi kepada perkataan yang ayat yang pertama, iaitu Bismillah. Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Adakah Bismillahirrahmanirrahim ataupun adakah basmalah ini suatu kalam ataupun tidak? Kita lihat pada syarat pertama, sudah pasti syarat pertama menepati al-lafaz. Semua ini adalah lafaz. Kita tersebutkan dan kita boleh tulis dan kita boleh ujarkan melalui suara. Cuma yang menjadi isu adalah kalamullah. Okay? Kalamullah itu tidak disamakan dengan kalam manusia. Kata-kata Allah tidak boleh disamakan dengan kata-kata manusia. Al-murakkab. Al-murakkab kita sebutkan sebelum ini bahawa murakkab adalah yang tersusun daripada 1, 2 atau lebih. Jadi kita lihat Bismillah, B, okay, di mana yang saya sebutkan, Quran Arab ini memecahkan setiap perkataan secara terperinci. B adalah satu perkataan, okay, ismi satu perkataan, dan 2 perkataan, 2 lafaz, 3 lafaz, 4 lafaz, dan 5 lafaz. Jadi ia adalah satu ayat untuk kalam yang murakkab. Cuma kita perlu tanya soalan, apakah ia terdiri daripada rukun-rukun ayat? Adakah rukun-rukun ayat sudah ada dalam basmalah? Seperti mana yang saya sebutkan dalam sebelum ini, bahawa satu itu, ayat itu dinamakan kalam bila ia mengandungi subjek dan predikat ataupun subjek dan objek. Jadi di sini kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita lihat secara zahirnya dia bukan kalam. Tetapi kalau kita lihat, kita fahami maksud Al-Fatihah itu melangkaui zahirnya, ia boleh difahami dengan menganggarkan terdapatnya fi'il sebelum bismi ini. Okay? Para ulama nahwu menjelaskan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini pada awalnya adalah ada satu fi'il muqaddar yang dianggarkan menjadi abtadi'u.
Saya memulakan, tapi ia tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dalam bahasa Melayu terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim, maksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, lagi Maha Mengasihani. Maknanya saya memulakan dengan nama Allah. Saya memulakan bacaan atau sebagainya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalam, ya, kalam. Lafaz ia, murakkab pun ia, al-mufid makna ia, dia tidak membuatkan kita ternanti-nanti, dan al-mufid bil wada' itu juga diujarkan secara sedar. Okay, alhamdulillah kita telah pun mempraktikkan pengertian al-kalam dalam perisian Quran I'rab. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan latihan yang telah kita buat sebentar tadi lebih memantapkan lagi pemahaman kita terhadap surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah adalah surah yang kita baca setiap hari, dan mudah-mudahan dengan pembincangan itu tadi kita dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan Al-Kalam dalam bahasa Arab, iaitu yang lafaz tersusun, memberi makna dan diujarkan dalam keadaan yang sedar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.